Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan sahabat saya, saudara pengurusi majlis, yang dihormati lagi segani pengurusi surau Silaturahim, Sahibul Fadilah Tuan Imam bersama dengan ahli jawatan kuasa surau, para alim ulama, tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin kerajaan, Datuk Datin, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat kita dan niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Di samping itu marilah kita sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kerana Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan dengan rahmat dan inayahnya, Allah Subhanahu wa taala pilih kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkat ini, dalam rangka untuk menunaikan satu kewajipan, yaitu solat fardu maghrib secara berjamaah, seperti mana yang dituntut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Seterusnya kita berada dalam satu perkongsian ilmu, majlis ilmu yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu mafhum hadisnya. Dari mana ada segulungan di kalangan umatku yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk yatadarasuna bainahum. Mereka sama-sama belajar dan mempelajari, berkongsi ilmu untuk tadabbur dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang tadi, saya ingat ada majlis kandu berkahwin yang nak dilalui. Rupanya tuan-tuan telah mengadakan satu program yang begitu cantik, yang diatur bersama dengan satu pimpinan surau dan penduduk setempat untuk mengadakan satu program sempena mengingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin mengupaskan satu perkara yang kadang-kadang jarang-jarang dikupas oleh ustaz-ustaz yang asalnya Islam, yaitu tajuk cabaran memilih Islam. Walaupun seluruh negara saya berceramah di atas satu tiket tajuk murtad dan kenapa saya memilih Islam. Kadang-kadang dipanggil, disiasat dan sebagainya. Tapi itu adalah kerja saya sebagai seorang bekas misnuri dan anak kepada seorang ketua gereja. Maka sebelum saya mengupas lebih jauh tajuk yang disampaikan oleh sahabat saya yang berbahagia, saudara pengurusi majlis, izinkan saya untuk bertaaruf dengan ibu bapa seluruh kaum muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Sudah jam 8.15 malam, saudara pengurusi, belum sampai kepada ta'aruf lagi. InsyaAllah kebiasaannya saya akan ceramah paling lama pun 1 jam. Kadang-kadang ada orang minta masuk sesi soal jawab, masuk seminar perbandingan agama dan sebagainya sampai jam 12 malam. Pada malam ini insyaAllah, karena saya datang daripada jauh, tiket tempat terbangun kurang RM700 pergi balik, tak berbaloi kalau saya berhenti jam 9, insyaAllah kita berhenti jam 12 malam insyaAllah. Ditunggu semua insyaAllah. Kalau sebentar tunggu tak malah saya balik, pasal letih sikit, itu pun tak berpersihan. Tuan-tuan izinkan saya untuk bertakruf
sebagai renungan kita bersama. Saya saudara kamu di dalam Islam. Nama saya ialah Muhammad Farhan bin Abdullah. Kadang-kadang di ujung nama tu orang bubuh perkataan adalah Hafiz. Penghargaan bagi mereka yang sempat menghafaz Al-Quran 30 juz. Kadang-kadang merasa malu, timbul sifat riya dan takabur. Tapi inilah anugerah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang hamilatul Quran. Saya begitu kagum dengan bacaan Sahibul Fadilah Tuan Imam kita tadi. Saya ingat saya berada di Makkatul Mukarramah, sembahyang di belakang Hijr Ismail. Kerana bacaan beliau sedikit, Imam Sudais, Abdul Rahman Al-Sudais. Alhamdulillah, tuan-tuan mempunyai imam suara yang begitu sedap. Bukan tak puji depan-depan tadi. Tapi itulah. Saya ingat, saya pernah suatu ketika saya pergi mengerjakan umrah. Niat saya untuk berada di belakang Imam Sudais. Sempat berpelukan dengan beliau karena saya pun minat dengan suara. Namun yang diberikan oleh ayah saya sejak lahir, nama dia ialah writing, R-A-I-T-I-N-G. Kalau bahasa Inggeris W-R-I-T-I-N-G maknanya menulis. Betul, fungsi. Maka pada malam ini saya minta semua keluarkan pen dan keluarkan nota untuk menulis dan mencatat apa yang saya sampaikan, insyaAllah. Semua ada, insyaAllah. Tangan yang ada pen dan nota, insyaAllah. Tak ada? Pakai tak? Pakai mendengar. InsyaAllah pengusi kita ada pen untuk mencatat apa yang saya sampaikan malam ini, insyaAllah. Kepada rakaman video yang ada, tolong buat CD dan jual dan impakkan kepada surau ini buat 2 tingkat, insyaAllah. InsyaAllah. Kemudian nama yang diberikan ketika saya berada dalam Kristian, setelah menghabiskan pengajian dalam misioneri, nama yang diberikan oleh ayah saya dan oleh padri-padri yang ada ialah Pastor Yohanes. Saya dilahirkan dalam agama Jahiliyah yang saya anuti di zaman silam, agama Kristian. Saya daripada mazhab SIB. Ya, ini salah satu daripada mazhab yang ada dalam Kristian daripada mazhab Roman Katolik. Saya dilahirkan dalam suasana agama yang dianuti oleh ayah saya yang begitu fanatik tentang agama. Dan saya dididik dengan didikan awal daripada ayah saya sendiri. Di samping itu saya bersekolah kerajaan, pagi sekolah kerajaan, petang sekolah Kristian, pergi ke gereja. Seterusnya saya bersekolah Kristian selama 8 tahun. Dan saya sempat untuk mempelajari dalam satu ilmu khas, ilmu perdebatan. Disebut dalam bahasa Arab ialah jidal. Ilmu perdebatan maknanya kita berada di hadapan padri dan padri bertanya kepada kita menjawab soalan itu dan kita bertanya kepada padri dan padri menjawab, untuk persediaan bagaimana nak menjadi seorang misioneri berdepan dengan pendakwah di kalangan orang Islam, dan juga persiapan untuk masuk ke kampung-kampung, ke daerah-daerah, ke negeri-negeri dalam rangka gerakan tansir Kristianisasi di Malaysia, yang mana keputusan daripada Vatikan City di Rom di Itali menjadikan Malaysia ini sebagai pintu yang keempat dalam gerakan Kristianisasi di Asia, yang khasnya di negara kita Malaysia. Maka saya juga berkesempatan untuk mengikuti pengajian asas-asas ilmu teologi dan asas-asas bahasa Hebrew, bahasa Ibrani di Bandung di Indonesia. Selama beberapa bulan di sana, karena saya adalah di antara ketua dalam misi gerakan penginjilan daripada Persatuan Gerakan Penginjilan Pemuda-Pemudi Kristian daripada Sidang Injil Berniu yang berpusat di Lawas. Maka kami dididik dan dilatih untuk menjadi pendakwah Kristian. Jangan sebut pembalik ataupun pendakwah, tak betul, saudara kongsi.
Pendakwah ataupun mubalik ini khas bagi orang Islam karena kita membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pengkajian saya yang selalu saya sebut ialah mengkaji perbandingan Al-Quran dan Bible yang ada di tangan saya, yang sempat saya bawa. Dalam tangan saya ada 5 buah Bible dalam berbagai bahasa. Al-Quran di tangan saya dan Bible yang ada di sebelah kiri saya. Bible ini adalah ditulis di dalam bahasa Inggris, dan dia ini adalah Bible the New Testament ataupun perjanjian baru, dalam rangka untuk mencari hujah-hujah bagaimana berdebat dengan pendakwah-pendakwah di kalangan orang Islam dalam misi untuk memurtadkan orang Islam, khasnya di kalangan mereka-mereka yang menganut agama Islam, tak kira apa bangsa dan keturunan. Kami dilatih untuk bagaimana teknik-teknik untuk memurtadkan orang Islam dalam misi gerakan Kristianisasi di Malaysia. Di samping mengkaji tentang kandungan Al-Quran, sama ada tuan-tuan percaya ataupun tidak bahawa Al-Quran yang ada di hadapan tuan-tuan pada malam ini sudah berada di tangan padri-padri Kristen, pastor-pastor Kristen, sister-sister Islam, sister-sister dalam agama Kristen, dan juga daripada pendakwah agama lain. Kerana di antara kemujaraban bagaimana dalam misi kami untuk memurtadkan orang Islam, di antaranya mengambil hujah-hujah daripada ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran. Kerana kami yakin dan percaya bahawa ramai di kalangan orang Islam, segelintir di kalangan orang Islam yang menganut agama itu secara keturunan, tidak mengkaji kandungan di dalam Al-Quran, segelintir menjadi penganut biasa sahaja dalam perkiraan kami, dan sangkaan kami ini tidak meleset. Bila kami rangkum mereka-mereka yang beragama Islam, segelintir di kalangan mereka itu ada yang nama sahaja Islam, segelintir yang kami jumpa tidak tahu langsung membaca Al-Quran kepada. Sama ada tuan-tuan percaya ataupun tidak, buat kajian. Maka saya sebelum saya menerima Islam pun saya boleh membaca Al-Quran. Saya tengok kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran kerana sering kami berdebat. Di samping pengkajian tentang ilmu ketuhanan yang disebut sebagai ilmu teologi, mengkaji perbandingan agama-agama samawi khasnya daripada agama yang dianuti oleh Tok Nenek kita Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan kami fokuskan kepada 4 agama yang terbesar di Malaysia, yaitu Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Diketepikan agama yang lain karena ini adalah agama yang minoriti, baik berbentuk kepercayaan animisme ataupun kepercayaan kepada berbentuk perasaan, jelmaan dan sebagainya, itu kita ketepikan. Tujuan kami mengkaji perbandingan agama ini ialah pertama sekali kami mencari mana dia agama yang benar yang dikatakan oleh Tuhan. Kami mengkaji perbandingan agama ini bukanlah dengan tujuan untuk merendah-rendahkan agama lain selain daripada agama yang kami anuti. Bukan niat untuk merendah-rendahkan pegangan agama lain, apalagi nak merendah-rendahkan penganut yang menganut agama itu. Bukan niat itu. Semata-mata niat yang pertama sekali di kalangan kami sendiri, termasuk diri saya, ialah mencari asbabul hidayah di sisi Tuhan. Bila kami mengkaji tentang kandungan kitab Veda, khas yang melibatkan rukun arkanul iman, kepercayaan tentang ketuhanan, maka dalam kitab itu dinyatakan tentang Tuhan itu ada
Tuhan Wisnu, Tuhan Siva, dan Tuhan Brahma. Dalam kitab itu siapa yang menulis kitab itu dan zaman bila, macam mana segi fakta sejarah dia, bagaimanakah rukun-rukun iman yang ada di dalam dia, dari manakah sumber perkataan agama Buddha itu sendiri. Ini adalah pengkajian kami. Begitu juga agama Hindu. Dari mana perkataan Hindu itu sendiri, daripada mana asal dia, siapa yang menjadi pengasas dia, apa kitab yang ada. Kitab Tripitaka dalam ajaran karma kami kaji juga. Di situ juga kami temui keyakinan kepada Tuhan dalam bentuk berbeda, dalam bentuk kepercayaan menisbahkan Tuhan itu kepada benda. Maka kami ketepikan pengajian ini. Kami fokuskan tentang perbezaan di antara agama Islam dan Kristian, kerana penduduk dunia hari ini di antara agama yang terbesar yang dianuti oleh manusia ialah agama Islam dan agama Kristian. Maka dalam bab pengkajian perbandingan agama-agama samawi ini, karena kami yakin bahawa asal Bible ataupun Injil di zaman Isa bin Maryam yang disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam Injil Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya bahwa umat Islam wajib mempercayai Injil, karena dia adalah asalnya daripada Tuhan yang diwahyukan kepada Isa bin Maryam. Karena barang siapa yang tidak mengimani tentang keempat-empat kitab, maka dia menjadi kufur. Pasal apa? Dia adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami yakin bahawa seluruh umat Islam percaya dan meyakini, disebut dalam hadis dan kongkong para alim ulama, bahawa yang datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, dekatnya ambang hari kiamat, menyelamatkan seluruh umat manusia bila datangnya Dajjal, bila datangnya Ya'juj dan Ma'juj, yang datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia ialah yang bernama Isa bin Maryam ataupun Yesus Kristus yang ada dalam Injil, bukan ya Muhammad. Betul ataupun tidak, saudara kursi? Atas dasar kepercayaan inilah kami berani untuk berdepan dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kampung-kampung, di pendalaman-pendalaman, termasuk di daerah-daerah, termasuk di negeri-negeri. Kami dihantar dalam rangka misi gerakan Kristianisasi untuk menyampaikan ajaran Yesus. Karena Yesus Kristus adalah juru selamat kepada seluruh umat manusia. Dan atas keyakinan inilah kami berani untuk berdepan dan berdebat di kalangan pendakwah-pendakwah di kalangan orang Islam. Tuan-tuan ingat bagaimana Sahibus Sama, mufti kerajaan negeri Perak, berdebat dengan seorang padri di Bukit Bendera. Siapa yang ingat? Angkatlah. Ustaz beri duit sebanyak 10 ringgit kepada yang ingat. Angkat tangan siapa yang ingat dialog itu. Kalau saya tak ada duit, saya pasti kat pengusi tolong bayarkan 10 ringgit kalau ada. Dalam dialog, seorang padri ini berani berdebat dengan seorang mufti. Mufti negeri Perak, bukan mufti kerajaan negeri Perak. Dia ada beza tu kan? Mufti kerajaan negeri Perak dengan mufti negeri Perak ada beza dah. Tuan-tuan yang tak tahu nak membezakan mufti kerajaan negeri Perak dengan mufti kerajaan, tolong tanya kepada Sahibul Fadilah Tuan Imam kita yang imamkan tadi, insyaAllah. Kerana dalam negara kita ini hanya ada 2 saja mufti yang lantang bersuara menyatakan yang hak dan yang batil. 2 saja mufti di Malaysia ini yang tak boleh dipecat sekiranya dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbentuk kontroversi. Mufti negeri Perak yang bernama Sahibus Sama, Datuk Hamsani, dan seorang lagi mufti yang bukan digelar sebagai mufti kerajaan negeri, yaitu seorang mufti
Siapa tahu? Satu lagi mufti. Siapa yang tahu kalangan? Sebeli 10 ringgit lagi. Tak ada. Tak apalah saya beritahu. Siapa di kalangan tuan-tuan yang berasal daripada asal negeri? Katakan. Negeri 9. Mufti Negeri 9 Sahibus Sama'ah Datuk Muqtada. Maka atas dasar itulah padri ini berdebat. Di antara persoalan-persoalan dalam perdebatan itu, banyak soalan yang dikemukakan. Di antara soalan yang akhir sekali sebagai penutup, kata dia, saya nak bertanya kepada Tuan Padri dan seluruh audien yang ada. Saya yakin dan saya percaya bahawa orang Islam yang hadir pada malam ini, dia kata, yang diutuskan oleh Tuhan Bapa di syurga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia termasuk umat Muhammad, dia kata, ialah Tuhan kami yang bernama Isa bin Maryam. Dalam Al-Quran disebut dalam kitab kami Yesus Kristus. Betul ataupun tidak, wahai Datuk Mufti? Maka Mufti ini tiba-tiba dia diam sebentar. Mujurlah ada di hadapan ini ustaz-ustaz di kalangan para ulama. Dia suruh Datuk Sahibus Sama'ah ini selawat Datuk. Maka Datuk Mufti ini pun selawat sebanyak 3 kali dalam hati dia. Dia tak jawab persoalan itu, sebaliknya melontarkan persoalan balik. Ini tribulasi dakwah ini, cabaran dalam Islam. Manakala seorang mufti tak boleh menjawab benda ini, dia menjadi keaiban bagi orang Islam. Mufti jawab balik, dia tanya, wahai Tuan Padri, sebelum saya menjawab persoalan ini, saya nak tanya kepada Tuan Padri, dari mana datang dapat sumber hujah ini? Maka Tuan Padri ini pun menjawab, saya dapat daripada hadis-hadis Muhammad dan juga Al-Quran. Karena Al-Quran dan hadis itu sudah berada di tangan kami terlalu lama. Maka Datuk Mufti ini senyum dan dia tepuk bahu Padri ini. Sepatutnya kamu ini menerima Islam. Kerana apa? Kamu mengambil hujah daripada Al-Quran dan hadis. Tutup. Habis cerita. Ini ilmu debat, ilmu mantik, ilmu logah. Oleh sebab itu tuan-tuan, ini kerja-kerja kami dulu. Di samping berdebat, di samping mengkhususi takhusus dalam bidang tinggi, perdebatan, pengkajian agama dan sebagainya, itu adalah didedahkan kepada kami. Dalam beberapa siri perdebatan, saya ingat-ingat, saya minta maaf Tuan Pengurusi Majlis, kalau ustaz yang bertemu dengan pendaya-pendaya di kalangan Kristen itu sepekat Rabi Isnawi pengurusi. Kalau sepekat 4 Isnawi ataupun staf, dia dapat imtiaz dalam sijil tinggi agama dia ataupun stam hari ini, berdebat dengan kami. Minta maaf, ustaz ini pernah kami kelahkan dalam perdebatan. Termasuk seorang ustaz yang keluar dari maktab perguruan Islam, yang mana kami mengkaji dan mengingati bahawa cara dia menghuraikan ilmu adalah dalam berbentuk hafazan, bukan meresap daripada jiwa. Oleh sebab itu, bila saya menerima Islam, rupanya bila saya berkecimpung dalam pendidikan Islam, seterusnya saya mengajar di sekolah agama dan sebagainya, rupanya ramai di kalangan para pelajar kita yang ditrain dengan menghafal pelajaran agama Islam. Maka bila menghafal, dia buat otak, dapatlah dia keputusan cemerlang dalam pengetahuan agama Islam di zaman era 80-an. Oleh sebab itu, perkara ini kena perbetulkan. Kemudian saya ingat-ingat, saya dalam angkatan saya dalam misioneri Kristen, kami dikalahkan. Saya sendiri dikalahkan oleh seorang ustaz. Kebetulan ustaz ni dia belajar di Azhar dan ambil fakulti Usuluddin, dan dia mempelajari tentang satu pelajaran
di kuliah tahun 2, tahun 3 Pak Putih Usuluddin dalam satu kitab yang besar dalam bahasa Arab yang bertajuk Muqarrarah bil Adiyah. Bila sesampai di Azhar, rupanya kitab itu adalah di antara kitab yang wajib kena rujuk bagi mereka yang mengambil Usuluddin, perbandingan agama. Maka Ustaz ini belajar di sejarah Islami dan perpakatan Islami datang daripada mana, Kristen datang dari mana, Hindu, dan dia huraikan dari segi fakta sejarah, dan saya beritahu kepada beliau bahawa dalam perdebatan ini tolong huraikan sekiranya agama yang datang daripada Tuhan ini selain daripada agama Islam, tolong huraikan dari segi fakta, hujah ilmiah, dari segi fakta sejarah, kemukakan hujah-hujah yang bernas. Kalau agama yang kami anuti ini tak benar, tunjukkan mana dia kesilapan-kesilapan dalam agama kami. Kalau kamu nyatakan bahawa Injil yang ada di tangan kami ini Injil yang telah diubah, tunjukkan kepada kami mana dia Injil yang asal. Kalau kamu menyatakan bahawa kami ini menyembah kepada patung Yesus, tunjukkan kepada kami mana dia umat Islam yang berduyun-duyun mengerjakan haji, tunduk sujud di hadapan batu Ka'bah itu sendiri. Di antara hujah-hujah. Kalau kamu kata Tuhan kami itu dia ada tangan berbentuk patung, berbentuk manusia pada Yesus Kristus, tunjukkan kepada kami mana dia kebenaran di dalam Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebut wallahu ma'akum ayyama kuntum wallahu basirun bima ta'malun. Allah berada di mana-mana, tidak bertempat. Tunjukkan kepada kami kebenaran dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan itu bersemayam di atas arasy, atas kursinya. Tunjukkan kepada kami kebenaran Al-Quran dalam ayat yadullah fawqa aydihim. Tangan-tangan mereka ada, tangan Allah SWT itu ada di atas tangan-tangan mereka. Ini adalah perkara-perkara yang kami lontarkan dalam cabaran-cabaran untuk mencari asbabul hidayah. Maka dalam perdebatan itu Ustaz huraikan A sampai Z, yang mana persoalan-persoalan sepanjang diri saya dengan angkatan yang lain mempelajari agama, perbandingan agama, khasnya ilmu ketuhanan. Di antara perkara-perkara menjadi kemuskilan kepada kami ialah satu masalah ketuhanan, yaitu Trinity. Disebut dalam bahasa Indonesia Trinitas. Trinity, Trinitas, Tuhan satu dalam tiga, tiga dalam satu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, termasuk serta Maria. Persoalan yang pertama dalam dada-dada kami ialah bagaimana Tuhan itu berbentuk satu dalam tiga, tiga dalam satu. Bila kami tanya kepada padri, saya tanya kepada ayah saya dan padri tak boleh menjawab persoalan. Kemudian soalan yang kedua, perkara yang kedua yang menjadi kemuskilan bagi kami di kalangan Islam, baik daripada mereka bermazhab Protestan, Anglikan ataupun Ortodok, ataupun daripada mazhab-mazhab yang lain, tentang masalah dosa warisan yang diwarisi daripada Nabi Adam AS sampai kepada Nabi yang terakhir bernama Muhammad. Disebut dalam hadis yang kami kaji, hadis-hadis Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap cucu cicit Nabi Adam alaihissalam itu dalam keadaan mereka berdosa. Wa khairul khata'un tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang berdosa itu sentiasa ia bertobat. Dan kami yakin bahawa dengan berkat Tuhan Bapa di syurga mengutuskan anaknya yang mati di kayu salib, Yesus Kristus mengalir darahnya di kayu salib untuk mengampuni dosa seluruh umat manusia yang diwarisi daripada Nabi Adam alaihissalam. Kami yakin tentang kedua perkara ini. Maka perkara ini juga menjadi persoalan dalam dada-dada kami semua. Saya tanya kepada ayah saya, adakah mungkin
Saya yang berdosa, ayah yang mengampunkan dosa saya. Saya bertanya kepada ayah saya, adakah mungkin kalau ayah yang bersalah dan sabit kesalahan, saya yang masuk penjara? Dari segi enakmen perlembagaan, dalam enakmen perlembagaan yang ada dalam undang-undang sivil, karena kami juga mengkaji undang-undang yang mana kami merasa bangga dan merasa dihargai, khasnya kami daripada tidak beragama Islam, tentang enakmen 11 kurungan perlembagaan menyatakan bahawa kebebasan beragama dalam negara Malaysia. Ini enakmen ini adalah menjadi satu kelebihan bagi kami. Oleh sebab itu, pada malam ini kepada mereka-mereka yang terlibat dalam guaman, saya nak beritahu kepada tuan-tuan bahawa di atas kebanggaan kami tentang enakmen 11 kurungan perlembagaan tentang kebebasan mereka yang berumur 18 tahun ke atas untuk memilih agama masing-masing. Atas dasar inilah dalam beberapa siri murtad tidak pernah menang di mahkamah. Oleh sebab itu jangan keterlaluan saya nyatakan bahawa enakmen 11 kurungan 1 perlembagaan ini tak perlu digezet, tak perlu dibuang, cuma dipertutulkan sedikit. Sama ada tuan-tuan setuju dengan kenyataan saya ataupun tidak, itu Allah SWT. Dia kena tambah enakmen 1 perlembagaan ini, kebebasan beragama bagi mereka yang 18 tahun ke atas, melainkan kecuali bagi umat Islam. Maka tidak ada kebebasan bagi orang Islam. Setuju ataupun tidak, tuan-tuan? Suara tak berapa kuat, setuju ataupun tidak, tuan-tuan? Alhamdulillah. Ini yang diperjuangkan oleh ustaz-ustaz yang berada di mahkamah syariah. Bila dibicarakan di mahkamah sivil tentang kes-kes murtad ini, di antara peguam yang bertumpus lumus dalam kes murtad ialah saudara Dr. Zulkifli Nurdin. Menangani kes-kes murtad termasuk murtad Indonesia Bukhari, Kartini, Hartini dan sebagainya. Seorang sahabat tadi membisikkan kepada saya tentang nak sebut sedikit kes-kes murtad di Malaysia. Boleh sekejap lagi, tuan-tuan? Takut ada orang marah kat saya nanti. Bila saya sebut ni, tuan-tuan kena bela saya. Pasal ada orang marah. Pasal tersebut untuk disedarkan. Tapi tak apa, tak habis lagi cerita tentang, tak masuk lagi bagaimana saya memilih Islam. Sudah jam 8.45. Nasi biryani pun dah sejuk. Muslimat dah makan, muslimin tak makan lagi, saudara. Tapi tak apa, InsyaAllah kita kurban masa sedikit. Pasal saya datang dari jauh, tuan-tuan. Tuan-tuan sambut saya dengan kemah yang begitu cantik, dengan nasi biryani. Bukan disambut dengan nasi lemak ataupun mihun kuning. Maka semestinya malam ini saya nak menghidangkan yang terbaik untuk tuan-tuan, kongsi bersama. Oleh sebab itu adalah antara persoalan yang kedua yang ada dalam diri kami. Persoalan yang ketiga tentang Bible yang ada di tangan-tangan kami, bahawa Injil yang asal kami dipahamkan amanat daripada ketua gereja di Vatican City yang baru wafat. Sebut wafat, meninggal. Wafat untuk Rasulullah, seorang padri yang menjadi kebanggaan bagi penganut agama Pentekost dalam agama Kristian, yaitu John Paul, yang telah meninggal dunia. Orang Cina kata mampus. Tapi dalam keadaan dia menjadi padri kepada penganut agama Kristian seluruh dunia, dalam siaran BBC, CNN, dalam siaran 48 siaran dunia, hanya menyiarkan beberapa menit dalam kematian seorang padi besar di Vatican City. Tidak terkecuali TV1, TV2, TV3 dan N7 menyiarkan lebih kurang 5 menit dan disiarkan dalam surat kabar dalam negara kita tentang kematian seorang padi besar. Alhamdulillah, di atas kejayaan TV-TV ini untuk menyiarkan kematian itu.
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia siarkan sekiranya penyiaran itu tidak ada kesan dan efek kepada pengaruh di dalam agama Kristen. Tetapi sekiranya penyiaran itu atas dasar menghormati, apatah lagi untuk meraihkan kematian dia, apatah lagi bersekongkol di dalam jalan-jalan ke arah gerakan Kristenisasi yang menjadikan Malaysia ini sebagai pintu yang hebat dalam sasaran misioneri sedunia. Na'udzubillah minazalik, minta jauh daripada 700 kali ganda bilangan malaikat. Sekiranya kesan daripada penyiaran ini ada kesan kepada umat Islam. Kebetulan pula pemimpin negara kita suatu ketika dulu telah menziarahi kedua gereja ini yang diikuti oleh Datuk Bonat Giluk Dompok. Tuan-tuan kenal, saya kenal beliau. Suatu ketika dulu dalam kerajaan yang amat berhormat Datuk Joseph Fadil Kitingan, bagaimana dalam gerakan Kristenisasi yang begitu hebat di Sabah dan Sarawak, satu masjid, dua gereja yang berhampiran, satu surau, dua gereja yang berhampiran, nak mengabuli mata umat Islam. Bilal dan Imam telah diberi elon percuma untuk mengerjakan umrah dan haji di zaman itu. Tapi tuan-tuan saya nak sebut, walaupun ada rakaman kamera video, sungguh pun sekiranya dijadikan CD ini sampai kepada pihak-pihak yang berkenaan, dia adalah setiausaha gereja Asia yang menggantikan tempat dia. Anda dipahamkan pasal saya tak ikut dah perkembangan, iaitu yang amat berhormat Datuk Bonat Giluk Dompok. Oleh sebab itu tuan-tuan, dalam masalah Injil yang berbagai, timbul persoalan mana dia Injil yang asal. Sedangkan di tangan kami juga Al-Quran. Walaupun kami jumpa Al-Quran ini terjemah ke dalam berbagai bahasa, tapi keaslian Al-Quran, teks asalnya di dalam bahasa Arab, tidak pernah diubah oleh tangan-tangan manusia yang biadab kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita jumpa dalam internet ada yang memasukkan kandungan Al-Quran dengan menambah 5 surah. Surah Al-Wasaya, surah Al-Muslimun, surah apa yang ada dalam internet. Tapi seluruh ulama-ulama di kalangan Al-Quran, Hamilatul Hufaz, Hamilatul Quran, mereka-mereka yang menghafaz Al-Quran, memantau kandungan yang ada di dalam internet. Sungguh pun ada di kalangan manusia yang mengubah kalam Allah Subhanahu wa taala ini daripada keasliannya. 3 persoalan. Yang pertama itu masalah Trinity, masalah dosa risan, masalah Injil yang berbagai, menyebabkan kami tanya kepada padri dan padri tak merangkaikan persoalan ini. Hatta ayah saya sendiri pun tak mau menjawab dengan jawapan yang kemas tentang persoalan ini, menyebabkan saya ragu-ragu di dalam agama yang saya anut. 10 menit lagi jam 9. Belum lagi masuk dalam cerita bagaimana saya memilih agama Islam, belum masuk lagi cabaran memilih Islam. Tapi saya dah iklankan kepada tuan-tuan pada malam ini, sungguh pun saya tidak dapat untuk menghuraikan tentang kesemua ini. Bagaimana saya menerima Islam, apa cabaran-cabaran menerima Islam, bagaimana dengan kes-kes murtad, bagaimana dengan kes cara gerakan Kristen kan orang Melayu Islam, apa di istilah-istilah agama Kristen, apa yang dikatakan Injil, apa yang dikatakan salib, apa yang dikatakan Holy Water, bagaimana asas dalam perbandingan agama, dan bagaimana kepercayaan dalam hukum-hukum dalam agama Kristen dan agama-agama yang lain. Saya huraikan dalam buku kecil yang saya bawa pada malam ini yang bertajuk Kristenisasi di Malaysia, dulu misioneri sekarang pendakwah. Maka saya tak mampu nak jadikan dia buku yang cantik. Pada mulanya saya mengamanahkan kepada sahabat saya untuk menaik pengalaman-pengalaman, bukan disunting daripada kitab-kitab lain, bukan dipindahkan. Itu pemindahan maklumat dalam ilmu.
Contohnya tuan-tuan, imam kita ni pandai bahasa Arab, dia pun tengok kitab dalam bahasa Arab, kitab tu bagus untuk didedahkan kepada masyarakat, dia pun terjemahkan dalam bahasa Melayu. Itu mengolah, menterjemah kembali pendapat yang ditulis oleh orang lain. Tapi ini adalah hasil daripada pengalaman saya sendiri dengan rakan-rakan yang lain. Maka ini adalah saya hadiahkan kepada tuan-tuan dalam bentuk wakaf fi sabilillah. Nilai dia adalah RM10 sahaja pada malam ini. Hadis lepas isyak nanti, tolong dapatkan buku risalah kecil ini. Di sana nanti di atas meja sana, saya dah minta izin kepada sahabat saya yang menjemput dalam ceramah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Nazir Promosi Surau dan juga Pasar kerana membenarkan saya untuk menyampaikan tazkirah dan mengedar buku ini untuk santapan dan renungan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini dengan niat wakaf. Karena saya mendirikan sebuah pusat pengajian Tahfiz Al-Quran Bistari dan sebuah pusat pengajian ilmu Islam Al-Azhar Sabah yang menelan belanja sebanyak RM250,000. Dan di samping itu juga saya sediakan murah wakaf untuk beri peluang kepada tuan-tuan untuk menyumbangkan derma. Nilai sekaki persegi sebanyak RM50. Tolong tulis nama-nama arwah kerabat derma dan hantarkan slip sumbangan wakaf itu kepada alamat yang ada dalam wakaf itu dan atas nama Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran Misteri. Dan para pelajar saya akan membaca Al-Quran 30 susun untuk dihadiahkan kepada kaum kerabat arwah-arwah yang arwah-arwah di kalangan kerabat yang menderma. Selepas itu tuan-tuan, bila saya kemukakan 3 persoalan ini kepada ayah dan padri, di kalangan kawan-kawan saya melontarkan persoalan ini, mereka tak mampu nak menjawab. Lantaran itulah saya memberkati pendakwah-pendakwah di kalangan orang Islam. Kami berdebat baik dalam berbentuk umum ataupun secara tertutup kerana atas dasar satu perkataan yang menakutkan dalam negara kita ialah sensitiviti agama. Saya ingat saya zaman kami era 80-an dan tahun 70-an. Golongan mereka yang mendakwah di zaman 70-an tahun 80-an. Tidak keterlaluan saya katakan bahawa era 80-an ramai di kalangan padri orang Melayu yang telah memurtadkan ribuan umat Islam Melayu. Tuan-tuan percaya ataupun tidak, salah seorang saudara yang saudara daging dengan kita semua dari spesies yang bernama manusia, sahabat kita yang bernama saudara Joseph Saleh Omar, asal daripada Kulim Kedah, dibesarkan di Banting Selangor pada 14 Ogos 1197 di sekolah menengah Raja Syahriman Road. Dia buat statement setelah dia berkecimpung begitu lama dalam misi Kristian dan menjadi padri kepada orang Melayu Islam. Dia menyatakan dalam statement dia itu bahawa di tangan dia sahaja selama 3,000 umat Islam Melayu yang berjaya dimurtadkan. Dalam kes murtadnya Aisyah Bukhari. Dan dia beritahu lagi di tangan kawan-kawan dia yang lain belasan lagi di kalangan padri-padri Melayu berjaya memurtadkan lagi beberapa ribu di kalangan umat Islam. Dalam kenyataan dia di sekolah menengah Raja Syahriman Road dan dikisahkan kenyataan beliau tersebut. Dan saya beritahu kepada tuan-tuan bahawa semua gereja yang dekat dengan tempat kita duduk ini, kita berada di Kuala Lumpur, kawasan Kuala Lumpur ini, satu gereja yang berada di Seksyen 16 Petaling Jaya, padri dia adalah orang Melayu Islam. Dan gereja itu hanya dipahamkan bahawa khas bagi penganut Kristian yang berbangsa Melayu. Wallahu a'lam, cuba tuan-tuan cek. Tapi ramai yang berjumpa dengan saya menyatakan benda ini ada kebenarannya. Lepas itu tuan-tuan, saya mula mengkaji kandungan Al-Quran, perbandingan, berdebat dan sebagainya. Hasilnya, bila saya kembali dari pengajian, saya belum ragu-ragu dengan agama saya. Yang dahulunya saya mengganti tempat ayah saya untuk membaca khutbah di luar gereja. Saya tak pergi ke gereja. Saya berdebat dengan beberapa orang ustaz, saya bertanya, kemudian saya merungkai persoalan-persoalan yang menjadi kesulitan bagi kami. Ustaz turunkan satu persatu. Terjawab persoalan-persoalan itu, maka ketika itu saya sudah mula untuk mencari asbabul hidayah.
Saya balik ke rumah, tak pergi ke gereja, tak menyertai dalam gerakan penginjilan di kalangan pemuda-pemudi Kristen. Yang mana kami bergerak lengkap dengan sebuah band, dengan hempa-hempa makanan, dengan duit yang disaput kepada gereja. Kemudian kami masuk ke kampung-kampung untuk dalam misi memurtadkan orang-orang Islam dan memasukkan mereka yang tidak ada gabung dalam gerakan Kristenisasi. Maka saya meninggalkan kesemua itu untuk merenung sejenak. Bagaimanakah kesudahan kami bila mana dunia ini dikiamatkan? Kami yakin bahawa kiamat akan berlaku. Apakah ada kehidupan peluang bagi kami untuk bertobat? Maka terdasar itulah saya mencari kebenaran. Walaupun saya pergi ke gereja, saya tak lupa berdoa. Walaupun kadang-kadang saya berdoa, wahai Tuhan Bapa di syurga, dengan berkat Engkau menurunkan anakmu yang mati di kayu salib, dengan berkat mengalir darahnya di kayu salib untuk mengampuni dosa seluruh umat manusia. Maka mulai hari ini saya berdoa, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maka sister-sister dan pastor terkejut dengan doa itu. Dan doa itulah saya doakan ketika di rumah. Selain daripada sembahyang pada hari Sabtu dan hari Ahad di gereja, sembahyang di rumah, berdoa dengan doa yang sedemikian. Adik-beradik saya dan ayah saya terkejut dengan doa itu. Sejak daripada itu, dengan melalui pengkajian dan perdebatan, pendek cerita, saya bermimpi asbab yang paling besar dalam saya menerima Islam. Maka dalam mimpi itu, mimpi yang panjang tak mampu saya nak urai pada malam ini. Mimpi itu juga bagaimana saya tertarik dengan Islam. Asbab mimpi ada di sini. Tetapi kepada mereka yang berminat untuk bertanya lebih mendalam lagi, maka syarat dia dua sahaja. Yang mampu tuan-tuan buat, khas dari kalangan muslimin, saya minta ambil nombor telefon saya dan tolong belanja Ustaz Teh Tarik Mamat dan juga Roti Canai. Itu saja, boleh berbuat panjang insya-Allah. Kebetulan sekarang ini insya-Allah saya meneruskan pengajian kemerdekaan Master di UK dalam fakulti Al-Quran Sunnah. Walaupun saya pergi ke Singapura, pergi ke Sarawak, Sabah, Boracay dan sebagainya dalam misi dakwah kita. Bila saya menerima Islam, saya berdialog dengan ayah saya. Ayah saya dia kata saya dirasuh oleh guru-guru Melayu. Dia gelar ustaz-ustaz ini yang saya tahu ini guru-guru Melayu. Kerana di zaman Ferin satu sentimen anti Semenanjung dimainkan. Oleh sebab itu, saya merasa tercabar dengan apa yang ayah saya katakan. Saya menerima Islam bukan di atas dasar paksaan dan bukan di atas dasar dipengaruhi oleh siapa-siapa. Saya menerima Islam atas dasar pengkajian yang begitu lama. Kerana kami di perguruan misioneri mengkaji kandungan Al-Quran selama beberapa tahun. Hasil daripada mengkaji kandungan perbezaan agama, perbezaan kepercayaan, mengkaji kitab, berdebat dan sebagainya. Akhirnya pada 26 Februari 1189 saya diislamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Hurairah. Dia juga adalah bekas padri berasal dari Filipina. Dan dia adalah pendakwah bebas di negara ASEAN sekarang. Kini dia menetap di sana. Walaupun ada kontroversi pengislaman saya, maka saya diisytiharkan masuk Islam sekali lagi ketika mana saya berada di Parkir pada tahun 1190. Maka saya tinggalkan pengajian saya dalam ilmu sekuler. Walaupun ketika itu dari tingkatan 1 sebagai kata 6 sekolah kerajaan, sebelah petang di sekolah Kristen dan seterusnya, dapat melanjutkan pengajian di Bandung dan seterusnya. Saya pula mengambil business study di ITM. Lepas itu saya tinggalkan semua untuk mendalami ilmu Islam. Bermula dengan pengajian saya di Institut Dakwah Islamiyah Parkim di Petaling Jaya, dekat National University. Bangunan itu tak ada sekarang. Dimakan, ditelan oleh arus pembangunan. Seterusnya saya pergi ke Parkim, Institut Dakwah Islamiyah Parkim, Bakalan Cepoli Kelantan. So saya pergi di Nilampuri. Lepas itu saya pergi ke Pondok sekejap. Lepas itu pada tahun 1995 saya sempat untuk meneruskan pengajian di Darul Quran Jakim ketika itu di Taman Tun Dr. Ismail.
untuk menghafaz Al-Quran sebanyak 30 juz. Alhamdulillah. Di antara tuk guru saya ialah Al-Fadil. Tuk guru saya bernama Ustaz Haji Datuk Ismail, Datuk Firdaus Ismail, bekas imam besar Mesir Negara. Saya sempat untuk tasbih dengan beliau di samping Al-Fadil dan guru Ustaz Azhar Usman. Sekarang ini imam besar Mesir Kuala Lumpur. Dan Ustaz Salisani Al-Hafiz, juga pengetua di Hafiz Taman Malang. Beliau, mereka inilah Ustaz yang sempat saya tasbih Al-Quran. Alhamdulillah. Bila mana saya masuk Islam, saya teringat lagi bila mana saya menerima Islam. Bila saya balik ke kampung ayah, saya tahu saya menerima Islam. Saya dihalau daripada rumah dan kain-kain ditabur di luar, dan saya tak diakui sebagai anaknya. Bukan dengan itu saja, ayah saya mengambil senapang, dia tembak saya. Mak saya pergi pegang senapang tu dan meletup ke atas. Alhamdulillah, nyawa saya tak melayang. Walaupun dengan cabaran yang begitu hebat menerima Islam dengan bergadai nyawa, atas dasar menyadari bahawa Islam adalah agama yang benar, maka saya sempat untuk berkata sesuatu kepada mak dan ayah saya dan adik-adik yang lain. Saya katakan kepada mereka, walaupun adik-adik saya di zaman itu ada lagi yang masih kecil, saya kata di hadapan mak ayah saya peluk mereka, cium tangan mereka, peluk mereka, sujud di depan mereka dengan sujud untuk taat sebagai seorang anak kepada seorang ayah. Saya cium tangan mereka dan peluk mereka dalam keadaan menangis. Mulai hari ini saya melangkah keluar daripada rumah ini dan kemungkinan takkan kembali. Walaupun Islam yang saya anuti ini, agama baru yang saya anuti ini, saya tak jadikan sebagai satu penghalang untuk memutuskan hubungan di antara seorang ayah dengan seorang anak. Saya tak jadikan Islam yang saya anuti ini untuk merenggangkan di antara hubungan anak beranak, adik beradik dan sebagainya, untuk memutuskan silaturahim. Maka saya sempat berkata sesuatu, saya mendoakan, mulai hari ini saya akan tinggalkan solat hajat. Bukan hari ini, esok, tahun ini, tahun depan, tetapi insya-Allah 6 tahun, 7 tahun akan datang. Bukan saja mak dan ayah menerima Islam, tapi seluruh kaum kerabat yang ada menerima Islam. Dan juga daripada beberapa buah gereja yang ayah pegang, saya berdoa kepada Allah SWT, kesemua gereja itu akan tutup. Saya sempat berkata-kata dan saya keluar daripada rumah. Putus perbelanjaan, putus hubungan, lebih kurang 6 tahun tak balik. Maka meneruskan pengajian di Bumi Semenanjung. Walaupun sedemikian, tuan-tuan tolong rapat sikit, sebab kita ada yang berdiri di sana. Tolong rapat sikit, boleh peluang pada mereka dulu. Oleh sebab itu, bila saya katakan sedemikian, saya dakwah ayah saya dengan menulis surat, saya menghantar buku-buku perbandingan agama, saya memberi alamat kepada ustaz-ustaz daripada Semenanjung datang untuk berdebat dengan ayah saya. Kebetulan saudara saya yang seorang pula sepupu kahwin dengan seorang ustaz. Maka ustaz itu duduk di kampung, beberapa buah kampung. Alhamdulillah dengan berkat beliau, mereka sempat berdialog dengan orang-orang tempatan, khasnya di kalangan kaum Dusun Kadazan. Sehingga ustaz ni sekarang dia boleh berbahasa 4 bahasa kalau duduk terlama di Sabah. Alhamdulillah. Dia boleh menguasai bahasa kaum Kadazan, Dusun dan juga bahasa Bajau. Alhamdulillah. Kemudian dengan berkat Al-Quran, sempena khatam Al-Quran 30 juz pada tahun 1997, saya balik ke kampung. Sebelum itu mengutus surat Bongkoton dan menelpon, menghantar surat dan menghantar buku-buku perbandingan. Alhamdulillah, pada tahun 1997, sempena kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, ayah saya, bukan saja ayah saya menerima Islam dan malah adik-adik dan seluruh kaum kerabat dan terdekat, lebih kurang 30 orang menerima Islam, dan saya yang bertanggung jawab untuk mengislamkan mereka. Alhamdulillah. Lepas itu ayah saya menerima cabaran pula. Bila tahu menerima Islam, yang dahulunya saya menerima Islam, nak ditembak, tak mengaku sebagai anak, putus perbelanjaan, putus hubungan dan sebagainya. Allah SWT uji. Bila ayah saya menerima Islam, dia dipukul oleh orang Kristen kerana dia adalah ketua gereja.
Dia dipukul oleh orang-orang Kristian, kena 12 jetan dan masuk di Queen Elizabeth. Bila ayah saya beritahu kepada saya balik, dia beritahu kepada saya, susah sangat menerima Islam. Sehingga bapa terlantar di hospital. Saya beritahu kepada ayah saya kata kepada ayah saya, bagaimana penderitaan saya menerima Islam. Bila mana ayah tak mengaku sebagai anak saya dipulau daripada keluarga, putus hubungan silaturahim, tak diberi perbelanjaan dalam persekolahan saya. Ayah saya nafikan saya ini sebagai anak dia. Bukan itu, diancam bunuh dengan menembak. Cabaran saya untuk memilih Islam, saya ceritakan kepada ayah saya, mulai hari ini ayah juga akan menghadapi cabaran yang sama untuk menguatkan nikmat iman dan Islam yang ada pada darah ayah. Dan sekiranya ayah ditakdir meninggal dalam keadaan sedemikian, saya berdoa kepada Allah SWT, kematian ayah moga-moga Allah SWT gulingkan di kalangan mereka-mereka yang mati syahid dunia dan akhirat. Saya berkata kepada ayah saya. Lalu tuan-tuan, sebagai kesimpulan akhir sekali, sebagai kesimpulan, saya menyuruh kepada diri saya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir daripada bangsa Melayu, baik bahasa Melayu Banjar, ada orang Banjar ke sini, katakan orang Banjar, ada, ataupun Melayu Jawa, Melayu asli ke, tak kira Melayu mana. Marilah kita sama-sama kembali kepada ajaran Al-Quran. Mulai hari ini, jadikan Al-Quran ini sebagai teman setia anda. Azam niat kita untuk sama-sama membaca Al-Quran. Sebelum pergi kerja, waktu subuh, kalau tak sempat datang ke surau masjid, ambil masa 10 minit baca Al-Quran. Ayah mengimamkan solat, isteri menjadi makmumnya anak-anak, lepas sembahyang, berwudu dan sebagainya, bawa halaqah Quran. Sama ada tuan-tuan faham ataupun tidak pada dalam Quran, tetap diberi pahala di sisi Allah SWT. Berbeza dengan Injil. Bila saya baca Injil hari ini, bila saya baca tak diberi pahala. Tapi bila saya baca Al-Quran, insya-Allah diberi pahala. Allah tegaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kelebihan mereka membaca Al-Quran. Di antaranya mereka yang sering membaca Al-Quran, Allah telah beri ketenangan dalam jiwa dia. Kemudian dalam kehidupan yang berbagai-bagai, krisis yang berbagai-bagai, ubat dia adalah Al-Quran. Perkara-perkara yang melanda kepada masyarakat Islam, dalam kes rokok, kes bunuh, kes rompak samun, kes suap cuai, rasuah, penyelewengan, tidak amanah, khianat dan sebagainya, baik peringkat bawahan sampai peringkat atasan, baik pula dia adalah perbuatan terkutuk yang dibuat oleh syaitan, dan syaitan itu adalah musuh kita. Pastanibu, jauhilah kamu, moga-moga kamu berjaya. Bila disebut dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, dan jangan hampiri zina. Nak menghampiri zina pun Allah Subhanahu wa taala larang, apalagi nak membuatnya. Bila Allah Taala nyatakan dalam Al-Quran, ramai pula yang dulu di kebajikan masyarakat, sehingga kan menterinya pun pening, adanya kelahiran luar nikah ini bertambah-tambah. Apa penyelesaian dia? Kena kembali kepada Al-Quran. Isteri tak taat kepada suami, suami cuai daripada tugas, anak derhaka kepada ibu bapa. Masalah-masalah kronik yang melanda kepada umat Islam, permusuhan, perbezaan pendapat, bertelagah, pendapat yang berbeza atas apa? Dasar pahaman politik. Utama tersebut sudah kongsi. Ada segelintir di kalangan saudara-saudara kita Islam ni berpecah sebab apa? Orang tuduh, engkau gelombang biru, aku gelombang hijau, aku tak ada gelombang, kita tak sama, menyebabkan berpecah. Tapi bukan kat sini, tempat lain. InsyaAllah sini ni walaupun berbagai gelombang, tapi bersatu insyaAllah. Kita berfungsi. Apa berfungsi kita? Alhamdulillah berfungsi ya? InsyaAllah. Itu sebab itu tersegang surau ni tentang kehadiran pun saya rasa lebih kurang 5,000 orang insyaAllah. Sebab bersatu ni, ini kerja berat yang dilakukan di pengurusi, nazir surau, masalah jatuh kuasa, imam dan sebagainya. Asal dasar sekuan tuan-tuan, ketepikan masalah. Berpadu Al-Quran sebut, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka menghubungkan persaudaraan, mengembalikan persaudaraan ini wajib. Wajib ain setiap individu muslim. Rasulullah Allah SWT menegaskan bahawa
atas ikatan kalimat tauhid. Adapun kau gelombang sana gelombang sini, itu adalah sunat saja. Ya tak masuk wajib. Pasal saya nak beritahu kepada tuan-tuan, kalau kita meninggalkan Al-Quran ni tuan-tuan, na'udzubillah, kalau kita meninggalkan Al-Quran ni takut-takut kita sesat. Tapi kalau kita meninggalkan perbezaan pendapat, meninggalkan politik dan sebagainya, insya-Allah kita akan sesat. Insya-Allah kita akan sesat. Kalau kita tak berpolitik pun kita akan sesat. Tapi kalau kita meninggalkan Al-Quran, na'udzubillah, takut-takut kita akan sesat. Siapa di kalangan tuan-tuan yang setuju pendapat saya kat mana? Seorang dua lah. Tak apa-apa. Nah, tak setuju untuk pendam-pendam dalamnya. Jangan marah kat saya. Pasal saya nak sampai Quran ni tuan-tuan. Quran hadis. Nah, tak apa. Bisa pendapat. Penyelesaian kembali kepada Al-Quran. Baik pemimpin, baik rakyat, sama-sama kembali kepada Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah SWT dalam setiap doa kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita berdoa, ya Allah, kau ampunkan dosa di kalangan muslimin dan muslimat. Ya Allah, kau berikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin negara kami. Ya Engkau pilih mereka untuk memimpin. Kau berikan taufik dan hidayah kepada mereka, ya Allah, supaya mereka memimpin negara kami mengikut ridha-Mu, ya Allah. Berdoa, jangan marah, tuan. Marah lain. Duk maki pemimpin ni cara tak kena, cara tak berketepat. Berdoa, kalau mampu pergi jumpa, hantarkan memerintah dan sebagainya. Ini apa ni tak haramkan judi? Kilang terbesar di Malaysia ni Kasbah di Jalan Kau Federal Hawi, Kasbah Gunistan. Apa ni tak haramkan judi ni? Tak haramkan arak ni, tak haramkan judi di Genting Highland, tak haramkan apa semua ni. Perzinaan berluasa, beli permit buat disco-disco, pub dan sebagainya. Kenapa ni? Oh, di marah saudara. Hantarlah pemerintah ni etika, beri pengurusi surau ada, nazir masjid ada. Takkanlah orang yang duk minta maaf, orang pakai seluar pendek, rambut panjang tu tiba-tiba diserang kat nazir ataupun pengurusi surau. Apa di surau ni tutup ni? Saya sembahyang ni kita. Cara tak hikmah lah tuan-tuan. Oleh sebab tu kadang ada cara. Ulama yang ulama itu bersama-sama ulama berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau satukan hati-hati di kalangan pemimpin kami, ya Allah, baik yang ada dalam kerajaan ataupun di luar kerajaan. Moga-moga Engkau kukuhkan persepahaman, titik pertemuan di kalangan mereka, ya Allah, untuk menjaga umat Islam dalam negara kami, untuk menjaga keamanan negara kami, untuk menjaga agama dalam negara kami, ya Allah. Berdoa, ya Allah, Kau satukan ulama-ulama yang ada dalam negara kami, baik ulama-ulama yang ada dalam kerajaan ataupun ulama-ulama yang di luar kerajaan, supaya mereka ini bersatu fikrah, ya Allah. Jangan Kau campakkan satu jurang perbezaan yang menyebabkan mereka ini mengeluarkan fatwa, yang menyebabkan masyarakat ragu-ragu, menyebabkan masyarakat ini nak pilih pun pening. Mana ulama yang betul? Ustaz tu mengaji Jordan, master Jordan, ustaz tu juga mengaji Madinah. Ustaz tu dia PhD Kahira, ustaz juga PhD Ummul Qura, ustaz tu juga PhD di Mesin Melayu, ustaz tu juga PhD UKM, mengeluarkan fatwa yang berbagai-bagai. Ustaz ni keluarkan, ini Islam hadirin betul. Ada setengah lagi ulama kata Islam hadirin tak betul. Pakak-pakak buat apa betul? Jangan dulu. Saya sokong Pak Lah, tuan-tuan. Dia keluarkan Islam hadirin, itu saya sokong. Pasal Islam Hadari yang ditulis tu, dia adalah hasil tulisan seorang ulama terkenal, Profesor Dr. Syed Ramadan Al-Buti. Tulisan dia tu pada tahun 1981 kalau tak silap saya. Diterjemahkan oleh seorang ustaz yang pakar bahasa, Ustaz Ramzi Umar, disunting oleh Yang Terhormat Datuk Dr. Habib Usman. Betul terjemahan, sebiji teks asal bahasa Arab. Islam Hadari, asal kitab tu ialah Manhaj Al-Hadarah Al-Insaniyah bil Quran Al-Karim, tamadun kemanusiaan di dalam Al-Quran, diterjemahkan. Cuma menjadi confused, Islam Hadari itu saja, Islam ikut tamadun, itu saja yang jadi khilaf. Kemudian yang khilaf yang kedua pelaksanaan. Nak lawan Islam Hadari itu saya sokong, saya memang setuju. Hanya menjadi kontroversinya dalam Islam Hadari, banyak berlaku maksiat dalam negara. Judi, arak, lisin diluluskan. Itu menjadi kontroversi. Tapi jangan ada tentang habis-habisan buku Islam Hadari itu sokonglah. Pasal dia memperkatakan pembangunan, dia memperkatakan pendidikan, dia memperkatakan apa lagi? Kekuatan ummah. Itu
kontroversi menggunakan perkataan Islam modern. Islam yang ikut tamadun, bukan tamadun yang ikut Islam. Sama lah kalau kita menyebut Islamic Mall, kan kita sebut non Islamik, ataupun kita kata bank Islam, Islamic Bank. Dari segi penggunaan bahasa, jangan begitu. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, dalam gerakan Kristianisasi, bagi kami dulu daripada mazhab Roman Katolik, Protestan, Anglikan dan sebagainya, demi nak bersatu padu, nak membela agama, nak memperjuangkan agama, kami bersatu untuk museum Islam. Walaupun cecerasi. Tuan-tuan pergi ke hotel-hotel, Ustaz Perang dah 9.35, tak berhenti lagi. Seronok pula ni tuan-tuan, panas tadi tuan-tuan. Kalau panas pula. 5 minit lagi tuan-tuan boleh. Tak berbalik ke sini, tak boleh jauh tuan-tuan. Kapal terbang tunggu 1 jam tuan-tuan. Flight pula tu dia kena pindah pula. Pasal kapal tu dia kata ada problem. Kapal AS dia. Dan naik kita turun balik tuan-tuan. Pasal tambah murah. Pasal saya tahu malam ni kemungkinan tuan-tuan tak sanggup tiket saya pergi balik. Oleh sebab tu saya pergi naik tambah murah tuan-tuan. Tapi insyaAllah depan ni ramai yang kumpulan, insyaAllah akan sumbang berusaha pengajian insyaAllah. Oleh sebab tu yang kedua, kembali pada Al-Quran. Yang kedua, jaga Islam, iman Islam dan iman yang ada pada dada-dada kita. Seorang suami jaga Islam di dalam diri dia. Jaga seorang isteri, jaga anak-anak kita, kaum kerabat, jaga iman dan Islam ada pada diri kita masing-masing. Yang ketiga, kena tambah ilmu. Ini pengurusi bagi permit kepada saya ni datang malam ni melalui kawan saya. Abang Omar, abang Mokhtar kita telefon, hantar mesej. Kadang-kadang telefon dengan saya 10 minit. Habis kredit dia, alhamdulillah mujahadah dia tengok. Saat lagi mungkin saya tak tahu sama ada dia telefon Ustaz 10-15 minit tu nak confirmkan program ni, dia klaim kepada surau ni, tak, tidak, saya tak tahu. Tapi pengorbanan beliau menjemput saya, tunggu pula dia atur program ni tuan-tuan sebulan. Pasal banyak sangat jemputan. Oleh sebab tu terima kasih kepada Nazir kerana beri permit kepada saya pada malam ini untuk menyampaikan tazkirah cabaran memilih Islam. Akhir sekali tuan-tuan, seseru kepada kita semua supaya berhati-hati dengan musuh-musuh Islam. Baik musuh-musuh Islam yang pura-pura kita daripada dalam ataupun di luar. Kita tengok musuh-musuh Islam ni tak berhenti-henti dengan serangan-serangan yang bertahun-tahun. Dulu zaman penjajah meninggalkan enigma-enigma yang merugikan umat Islam. Di antara enigma salah satu perlembagaan kebebasan beragama masih kita pakai lagi hari ini. Oleh sebab itu kita kena jaga diri kita. Kita ingat 1188 kata silap saya, seorang penulis yang begitu hina penulisan dia, menulis iaitu bernama Salman Rushdie, menulis The Satanic Verses, surah syaitan, menghina Rasulullah SAW. Kemudian datang pula Taslimah Nasrin 1196, seorang novelis berbangsa India. Dia menyatakan bahawa perlunya Al-Quran ditafsirkan semula atas dasar dia nak menyamatarapkan lelaki dan perempuan. Dan di antara pengasas The Sisters in Islam beliau sendiri. Di antara orang-orang bawah dia ialah Profesor Dr. Aminah Wadud yang menjadi khutbah dan imam sembahyang di salah satu masjid di Amerika. Dia pergi jumpa dengan masjid pertama, masjid kedua, masjid ketiga. Semua imam tak pergi benar beliau. Last kali dia pergi jumpa dengan ketua gereja satu tempat. Dia benarkan dengan 100 bukan 100 pengikut dia. Minta keizinan untuk sembahyang Jumat dan khutbah. Dia benarkanlah pasal apa? Dia nak mengucapkan tentang menaikkan terang wanita. Wanita boleh ucap khutbah. Aku seorang profesor pengajian Islam. Tuan-tuan kenal siapa Profesor Dr. Aminah Wadud? Dia adalah profesor yang dipinjam untuk pensyarah UIA tahun 2000 hingga tahun 2002 atas tulisan-tulisan dia dalam The Sisters in Islam, maka ditamatkan perkhidmatan dia. Musuh-musuh yang menghina Islam pada dalam. Sayyidatina Aisyah Miftahul Ilm, tak pernah jadi imam. Isteri Rasulullah SAW, kunci bagi segala ilmu, tak pernah jadi imam, apatah lagi nak jadi khatib. Khatib dan berjemaah, tak ada. Sayyidatina Aisyah, apa taraf dia? Musuh Islam. Penghinaan sekarang ni, ayat-ayat Al-Quran dijual oleh bukan Islam, dibakar ke gedung-gedung permis pernikahan, tuan-tuan pantau. Saya pernah kerja di Jabatan Islam. Saya adalah bekas kaki tangan jauh di luar, saya guru agama. Oleh sebab itu,
permis perniagaan, orang bukan Islam menjual Allah Muhammad ayat kursi dalam permis perniagaan. Tak ada pengetahuan. Cerita tu. Jenama-jenama barangan-barangan kadang-kadang ditulis ayat Al-Quran, kita pun tak tahu. Kemudian kita tengok berbagai-bagai merusakan hati umat Islam dalam perkara halal-haram. Kilang-kilang yang didirikan oleh mereka yang bukan Islam, khasnya kilang-kilang produk makanan, yang membelinya adalah orang Islam. Penduduk Islam hari dalam negara kita 25 juta, 68% adalah orang Melayu Islam yang beragama Islam, menjadi pengguna produk makanan. Saya tahu kawan saya seorang Cina, dia adalah seorang kafir, dia mempunyai gedung perniagaan di Kuala Lumpur ni. Dia ada supermarket besar, dia adalah pengurus besar. Dia beritahu ke saya, bos, toke, you tutup ini kedai yang Emporium beberapa hari. I tutup 3 hari saja. Dia kata, kenapa you tutup selama 3 hari? Kenapa tak tutup 5 hari ataupun seminggu ataupun 2 minggu? Dia kata, kalau saya tutup seminggu 2 minggu, mati itu orang Islam wanita. Pasal kita menjadi pembunuh. Kesempatan dalam hal ini, dalam umat Islam pemerintah, beri kilang kepada orang Islam. Beri kilang buat kicap. Haji Nurdin, engkau buat kilang kicap. Haji Ahmad, engkau buat kilang sos. Pak Lebai, engkau buat ni kilang mie. Beri pada orang kita, supaya kita makan produk halal. Tak pantau macam mana tuan-tuan, penduduk Islam ramai. Pemantauan, penguapasan bagian hal haram lebih kurang 6 orang saja. Ambillah Ustaz Farhan yang nganggur ni. Kan? Kalau tak cukup, ramai ustaz-ustaz melambak ni, tak ada kerja sekarang ni. Oleh sebab itulah pada malam ni, sama-sama kita merenung apa yang saya sampaikan. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan Quran Mahir sendiri. Ada isyarat daripada sahabat saya, dia menunjukkan macam ni. Apa maksudnya? Saya pun tak faham. Bukan soalan tu. Jadi, ada persoalan tak agak? Saya minta satu soalan daripada 2 soalan kepada muslimin, 1 soalan kepada muslimat kalau ada. Sebenarnya jawapan tentang holy water itu dah ada di sini. Sudah ada di sini. Dan merawat mereka yang terminum holy water pun sudah ada di sini. Karena sudah ada pengalaman saya untuk merawat mereka yang tergelincir, ada tanda-tanda tergelincir pada agama. Ramai orang telefon kat saya. Ada seorang tuali makcik, dia berasal daripada Selangor ni, anak dia berada di Sisal Pinang. Dia pergi jumpa dengan saya, anak dia mula panas lihat ayat Quran, mula nak buka telekung. Itu adalah mana ada tanda-tanda yang menyebabkan dia risau. Ada juga orang telefon kat saya, ada anak dia dah mula nak tinggalkan sembahyang, dia benci pengajaran agama. Ada yang menelpon kat saya, suami dia dia terlibat dengan pahaman pertingkah kebebasan beragama. Ramai yang telefon dengan saya. Jadi saya tak nak mengurai berkenaan dengan anggota. Pasal CD akan keluar, insyaAllah. CD akan keluar. Boleh dia sudah perakam dia. Boleh. Jadi takut orang-orang Kristian malah. Jadi tolong buka dalam buku, semua ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Jadi jangan lupa balik nanti tolong beli setiap seorang RM1. Yang tak ada duit, bawa dulu balik. InsyaAllah beri kepada pengungsi surau ataupun saya kepada imam kita, dan Abang Muhtar akan memberi saya insyaAllah bawa balik dulu. Kalau tak cukup, insyaAllah saya akan datang, saya akan beri lagi. Aku lupa pada hadap sebab-sebab Al-Adin yang baik itu datang kepada Allah SWT dan Quran untuk ulama yang sendiri memohon di atas keteluturan masa yang ada tuan-tuan di sini. Moga-moga selapunkan dosa saya. Apa yang saya berkatakan itu terkeluar kepada syariat Allah SWT dan tuan-tuan maafkan saya sekiranya saya terkasar masa dan menjadi akan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم زدنا علما نافعا اللهم وارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل هذا اليوم مرحوما وربنا بني ورحم الصلاه يا الله kami hamba-hamba yang kami mendatangkan kemuliaan kepada ya Allah. Alhamdulillah segala kami Allah sengaja mengucapkan diri sengaja mengucapkan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami terlalu banyak dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa suami kami, istri kami, anak kami, kaum kerabat kami dan seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kau berikanlah taufik dan hidayah ya Allah supaya beramal dalam agama ya Allah dan menghayati ajaran agama ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kau jagalah perpaduan sesama kami ya Allah. Kau campurkan sifat kaki
kasih sayang dan kesepahaman di antara kami ya Allah. Engkau buangkan sifat-sifat berubah semua dalam diri kami, seperti sifat permusuhan dan dengki di antara kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan diri kami sebagai rakyat Malaysia yang bertamadun, rakyat Malaysia yang betul beramal dengan agama-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, melalui pemimpin negara kami ya Allah, bermula daripada yang amat menghormat Perdana Menteri kita ya Allah. Engkau berikan taufik dan hidayah atas beliau dan sop-sop kepimpinan yang ada. Moga-moga mereka merintah negara kami menurut ridha-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bagi ulama-ulama dalam negara kami dan ulama-ulama dalam kerajaan dan kerajaan, Kau berikan taufik dan hidayah atas mereka. Kau timbulkan bibit sepahaman di kalangan mereka ya Allah, supaya untuk menguntungkan perkembangan dakwah Islam dalam negara kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bagi ulama-ulama dan umrah-umrah dalam negara kami ya Allah, di kalangan ulama dan pemimpin negara kami ya Allah, Kau satukan hati-hati mereka ya Allah demi membela agama dan bangsa dalam negara kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau sampaikan satu perbezaan di kalangan mereka yang bukan rugi umat Islam keseluruhan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jauhlah diri kami sebarang bala bencana ya Allah. Baik bala bencana itu Engkau turunkan asbab perbuatan-perbuatan kami ya Allah, ataupun